العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة اللهم ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا بديع السماوات وذو الجلال والإكرام يا كريم اللهم صل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم ربي يسر ولا تعسر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم يا منان يا بديع السماء ذو الجلال والإكرام. اللهم ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم رب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. Bermaksud, katakan Muhammad, apakah sama di antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang tidak berilmu di kalangan kamu? Sesungguhnya yang ingat kepada Allah adalah orang-orang yang berakal dengan akal yang baik dan waras. Az-Zumar ayat ke-9. Sadaqallahul Azim. Berbahagia dan hormati Al-Fadhil, pengurusi dan kuasa pengurusan surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan surau. Berbahagia Ashabul Fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan yang dikasihi, yang dihormati, yang diraikan seluruh para jamaah surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan dialu-alukan kehadiran bersama pada pagi ini di kalangan rekan taulan yang jauh, yang dekat, non di selatan, di utara tanah air, Sabah, Sarawak,
Semenanjung dan seluruhnya. Mudah-mudahan perhimpunan kita pada pagi ini perhimpunan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dicatatkan sebagai amal salah kita bersama. Apalagi di pagi-pagi yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang paling utama, itulah rezeki iman dan Islam, yang menjadikan kita dapat beribadat awal pagi ini, seawal jam subuh, bahkan belum fuzul subuh tadi pun. Alhamdulillah, di kalangan kita yang telah menghabiskan detik-detik masanya dengan berqiyam, bertahajud, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan zikir, dengan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesaat sebelum daripada azan subuh berkumandang, alhamdulillah, dan bila azan berkumandang subuh tadi dapat kita berjamaah subuh. Mudah-mudahan semua itu merupakan laluan-laluan yang akan memberkati perjalanan kehidupan kita, kerana hasil kita nak capai hidup ini, tuan-tuan, mau tidak mau ialah menjadi mukmin dan menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah natijah yang kita harap daripada sebuah kehidupan, kerana hasil natijah takwa ini, tuan-tuan, natijah yang pasti akan memberikan kita kegembiraan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan pada hari-hari mendatang dalam kehidupan sehari kita, sampailah kita menghadap Allah dalam suasana yang tidak akan mengecewakan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sebab kita dalam hidup ini tiada tempat kita bergantung, tiada saat kita mengharapkan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, dengan pergantungan yang mutlak, pergantungan yang penuh keinsafan, pergantungan yang penuh dengan kemahuan, kehendak hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai ke saat pada pagi 9 daripada bulan Syaban, Allah rezekikan kepada kita semua waktu dan masa yang berharga untuk terus kita hidup dalam cuaca keimanan, dalam cuaca ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi 9 hari bulan Syaban ini, kita sudah pun menghampiri bulan Ramadan Al-Mubarak, yang kalau kita tengok dengan angka 9 hari bulan pada hari ini, berarti kita hanya tinggal lebih kurang 20 hari sahaja lagi untuk kita masuk kepada bulan Ramadan, bulan ke-9 dari bulan-bulan Islam dalam setahun. Wallahul musta'an. Ya, kepada Allah kita ucapkan kemahuan kita, keinginan kita, kehendak kita, iaitu untuk kita dapat hidup dalam bulan Ramadan dengan kesihatan yang baik, direzekikan Allah dengan umur yang masih panjang, dan utama kesihatan kita yang baik untuk kita terus beribadat. Daripada siangnya kita berpuasa, malamnya kita beribadat dengan bertarawih, siang malam pun kita beribadat dengan tasbih, tahmid, zikir, tilawah Al-Quran, dengan amal-amal sunat yang kita harapkan insya-Allah dengan doa-doa munajat kita sekarang lah, dalam tempoh beberapa hari ini, dalam tempoh sekitar 21 hari ini, 20 hari ini, insya-Allah Ramadan akan kita dapati, kita nikmati dan kita capai hasrat kita insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya suka sangat untuk mengqaddimahkan hal sebenarnya, sebab kita bicara tasawuf sebenarnya. Bicara saya setiap minggu bersama dengan Surau An-Nur fasa 3 semenjak daripada musim PKP ataupun musim kita hadapi situasi yang agak mencengkam itu daripada tahun 2020, daripada bulan Mac lagi hinggalah sekarang ini, dah hampir 3 tahun pun ya. Kita ini dah masuk 2 Mac ya tuan-tuan ya. Kalau 18 Mac nanti makna kita dah memasuki 20, 21, 22, 3 tahun sebenarnya. Ya, kita boleh ingatlah sejarah PKP ini yang telah cukup untuk mengajar kita. Tapi tak apalah. Yang penting Mac ini dah masuk hampir 3 tahun. Saya bersama dengan Surau An-Nur fasa setiap minggu. Hanya terhenti beberapa ketika saja, sambung balik kuliah subuh hari
Jumaat, ada masa hari Khamis dan sebagainya. Bahkan kuliah online macam-macam. Jadi itu suatu rezeki dapat terus bersambung nyawa dengan surau ini untuk melontarkan sedikit ilmu yang saya tahu, yang saya pun cakap dalam nada sekadarnya. Tidaklah ada ilmu yang banyak, tapi sekadarnya untuk kita sama berkongsi perasaan, berkongsi rasa, berkongsi ilmu, berkongsi iman, berkongsi jiwa kepada membina sebuah kehidupan yang kita harap diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun sama, saya cakap sentiasa dalam kelemahan nak cari kekuatan. Dalam kelemahan cari kekuatan. Dalam kesilapan cari jalan pulang. Samalah kita, ya, tidak ada siapa kita yang boleh beranggapan dialah sebaik-baik manusia yang lengkap, komplit, tidak ada. Yang paling lengkap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi, yang sempurna lengkap, yang akan dalam keadaan tenang, lengkap selengkapnya, kekal abadi, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Puan Sofia, itu maksudnya ialah Allah Azza wa Jalla yang menjadi perkara yang utama kita adalah melihat dalam kacamata bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang kekal abadi. Kita maha lemah, maha kurang, nak kata maha-maha lah, bolehlah, maha kurang, maha lemah kita. Jadi kita cuba nak ikatkan balik jiwa kita nak agama. Sebab dalam agama ni kita ada 3 step yang saya kira saya nak muqaddimahkan awal pada pagi ini atas tajuk saya lebih kurang tentang ciri orang bertakwa, sambungan pada bicara bulan minggu yang lalu juga. Dalam hidup ini tuan-tuan, kita ada 3 step penting: al-hidayah, al-iman, at-taqwa. Ini skill kepada kehidupan kita. Dia merupakan skill kepada Islam lah, atau skill kepada kehidupan orang yang beriman. 3 perkara: hidayah, iman, dan taqwa. Ini skill orang Islam, skill for Muslim, atau skill ini Islam, ya. Pusingan dalam agama macam tu. Kalau kita sebut dalam, dia panggil sebagai daur adwar atau pusingan. Skill dalam agama, dalam Islam, kepada orang Islam, ya, 3: hidayah, iman, dan taqwa. Jadi ketiga-tiga ini kena ada. Kena hidup, kena ada, dan wajib dipegang oleh seorang Muslim yang hidupnya dalam macam-macam. Yang nak kepada skill tadi. Hidayah, kita minta pada Allah Azza wa Jalla. Malam, siang, pagi, petang, kita minta dengan dia. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan kami, berikan kami hidayah. Dengan maksud pintu rahmat, hidayah. Pintu Islam, hidayah. Pintu amal salah, hidayah. Keberkatan hidup, hidayah. Keselamatan daripada bencana, hidayah. Jalan ke syurga, hidayah. Ketenangan dalam ibadat, hidayah. Kemahuan untuk buat amal soleh, hidayah. Semua itu hidayah. Dan kemahuan meninggal maksiat pun hidayah. Jadi kita nak pertama dan hidayah, skill pertama adalah hidayah. Hidayah itu adalah merupakan jalan-jalan kepada keselamatan. Tanpa hidayah, kita akan ke mana-mana lah. Apa kita tinggal dalam hidup kalau tak ada hidayah? Tak ada hidayah, jalan hidup kita akan sesak, akan susah, hilang kebaikan. Jadi akan terjebak dengan kejahatan, kekufuran, kemaksiatan. Walauzubillah. Sebab hidayah tak ada. Sebab orang tak ada hidayah, dia akan buat macam-macam kerja maksiat tanpa bimbingan agama yang sepatutnya. Sebab orang tak ada hidayah, dia akan buat kemaksiatan secara terbuka ataupun tertutup. Dia tak fikir dah dosa pahala. Sebab apa? Tak ada hidayah. Dia ada hidayah, dia akan pimpin. Akhirnya, jadikan kita lebih memahami mana buruk, mana baik, berdosa, mana pahala, mana hitam, mana putih, mana benar, mana salah. Kita akan faham. Hidayah. Dan hidayah ini skill pertama. Kemudian, bila hidayah ada, iman akan lebih subur, insya-Allah. Bila hidayah masuk, kita akan dapat buat keimanan, buat amal saleh dengan penuh keimanan, dengan penuh keceriaan. Ada kesungguhan. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati akan rasa gemetar. Hidayah masuk, jiwa gemetar. Jiwa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebut tentang dosa, takut. Sebut tentang neraka, bimbang. Sebut tentang murka Allah, dia takut. Dan bila sebut tentang kebaikan, dia seronok. Sebut tentang pahala, dia bahagia.
batas syurga, dia menjadi impian dia di syurga. Jadi apa kebaikan dia seronok, apa kejahatan dia tolak ke tepi. Itu hidayah. Dan itu kesan pada iman. Maksud iman tadi dia akan bawa kita kepada keselamatan. Kerana iman itulah kita akan buat benda yang baik. Kerana iman juga kita akan tinggal benda maksiat. Ini antara persepsi utama dalam kerangka ulama kita bincang. Sebab iman tu dia ada cabang-cabangnya. Iman dia boleh ajak kepada kebaikan, kerahmatan, pahala, ruah, dan hal-hal kebaikan yang begitu banyak. Iman. Orang tak akan solat duha kalau tak ada iman. Orang tak akan bangun subuh kalau tak ada iman. Sebab dia berimanlah, dia akan bangun sembahyang subuh Jumaat contohnya. Kalau tidak, dia terus tidur lena sampai pukul 10 pagi tak bangun. Sebab iman tak ada. Atau iman yang menipis. Kalau ada pun iman menipis. Tapi kalau iman tu ada, dia akan dorong kita kepada kebaikan. Infak harta, tasbih, tahmid, buat kebaikan. Iman juga akan dorong kita kepada tinggal kejahatan. Iman juga laluannya ialah ke arah meninggal keburukan. Jadi orang yang tak buat kemaksiatan, kan iman dia ada. Dia tak mencuri, dia tak merompak, dia tak menyamun, dia tak kata ke orang, dia tak benci orang, dia tak kata nista ke orang, dia tak domba, dia tak melakukan benda maksiat, dia tak minum arak, tak berjudi, contoh, tak sombong. Kenapa? Kerana iman. Kerana iman dorong kepada meninggal kejahatan. Iman tu yang mengajak dia tinggal keburukan. Jangan buat keburukan, jangan bercakap bohong, jangan sombong, jangan angkuh, jangan buat benda yang maksiat, jangan tipu orang contohnya. Maksudnya iman tadi akan dorong kita kepada meninggalkan kejahatan dan iman mendorong kepada kebaikan. Jadi iman tu dalam dua situasi, mendorong kepada kebaikan dan mendorong untuk meninggal kejahatan, tolak kejahatan. Baik. Bila iman ada, hidayah masuk, skill hidayah bermula, skill iman masuk, yang kemuncak kita tuan-tuan, skill kita yang utama ialah menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi skill kita ni bila hidayah masuk, iman kita subur, skill kita ketiga ialah dalam agama ialah kita menjadi orang yang muttaqin, takwa. Jadi skill kita ni hidayah, iman dan takwa. Takwa ini adalah merupakan satu jalan yang kita mesti terwakai. Dengan hidayah ada, iman kita meningkat, kekalkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itulah prasyarat utama. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam hal ini Allah sebut kepada kita tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah beri prasyarat kepada kita, orang beriman, kamu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan mati melainkan matinya kamu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintah kita jangan mati, bukan jangan mati maksud tak mati, akan mati, tapi kematian kamu mesti dalam keadaan macam mana kata Allah? Kematian kamu dalam keadaan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim tentang takwa, iaitulah kalimah yang begitu penting kepada kita. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan matilah kamu melainkan mati dalam keadaan kamu orang yang bertakwa daripada Allah, orang yang hidupnya keadaan beriman. Baik tuan-tuan. Jadi skill ketiga takwa adalah yang kita semua nak sentuh pada pagi ini, dan saya nak menarik perhatian tuan-tuan dalam kuliah online pada pagi ini bahawa inilah satu di antara harapan yang menjadi nadi jantung kepada perjalanan kita seharian. Kita jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam agama, dalam bahasa agama, dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi, banyak sekali bicara tentang takwa, ciri-cirinya, prosesnya, bagaimana cara takwa itu banyak sekali sebenarnya. Saya tidak ada masa yang panjang untuk sentuh sebab saya akan step by step dalam kuliah-kuliah ni. Saya ada dia punya persiapan tajuknya. Saya pergi step by step, sikit-sikit tak apalah kita bawa. Jadi dalam satu kata-kata menarik yang dikatakan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu, dalam banyak tulisan para ulama dikatakan bahawa Ali telah berkata, itu Ali bin Abi Talib siapa? Khalifah Islam yang keempat, menantu Nabi, suami kepada anak anda Nabi Fatimah bintu Muhammadin SAW. Islam yang keempat, jadi penderaju utama sebagai khalifah setelah daripada kematian khalifah sebelumnya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali bin Abi tentang takwa ini? Diriwayatkan Ali pernah berkata takwa ini ialah dalam definisi yang cukup menarik, dicantumkan 4 perkara.
Dicantum 4 perkara dalam masalah tentang takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan katanya, takwa itu ialah al-khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal rida bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahil. Itu takwa bagi Ali bin Abi Thalib. Riwayatkan dalam beberapa riwayat ini, saya telah sekira ramai orang tahu tentang hal ini dan dicatat ke dalam banyak tulisan-tulisan para ulama. Dan seperti daripada kitab Al-Qarni, tajuknya Ihfazillah Yahfazka, disebutkan cerita ini. Jadi apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu ialah al-khawfu minal jalil, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, dan mengamalkan Al-Quran. Menarik. Yang ketiga, warada bil qalil, rada dengan pemberian sedikit. Pemberian sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-qalil, sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan bersiap sedia dengan amalan untuk hari kematian. Tuan-tuan, nampak tak dia punya cantuman-cantuman tadi diberi suntikan cukup menarik. Taqwa ialah takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, satu. Yang kedua, disertakan bersama dengan al-amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran. Dua. Ketiganya, ar-radha bil qalil, radha dengan pemberian sedikit yang Allah beri kepada kita. Sudut harta benda, nyawa, rezeki, macam-macam lah. Kemudian keempat, wal isti'dadu limir rahim, bersiap sedia untuk hadapi hari kematian. Tuan-tuan nampak ke tidak? Cantuman-cantuman itu dicantumkan begitu lagi oleh Ali bila tentang takwa. Jadi kalau kita renung kepada ketiga, keempat perkara tadi, itulah satu nilai yang akan mengangkat, membina, membangun, membawa manusia ke jalan yang penuh keselamatan. Bukan setakat keselamatan di alam akhirat, keselamatan di alam bumi lagi. Perjalanan di alam bumi pun bahagia, sejahtera, selamat, sampai kepada pintu syurga nanti, insya-Allah. Maka yang inilah kita cuba nak bangkitkan, kita cuba nak bina, kita nak bangunkan. Allah Akbar. Sebab itulah tuan-tuan, perjalanan hidup kita seharian atas nama ibadat, atas nama ibadat yang wajib, yang sunat kita nak capai tahap takwa ni lah. Dan saya kira pandangan Ali ni pandangan yang cukup menyeluruh tentang maksud hidup seorang manusia. Kerana manusia bila kenal Allah, takut. Bila dia kenal Quran, dia akan beramal dengannya. Dia kenal nikmat Allah beri kepadanya yang begitu banyak sekali, dia akan redha, syukur dan taat. Dan dia faham dia akan mati bila-bila masa, menghadap Allah Azza wa Jalla bila-bila waktu sahaja, tanpa kira usia muda, tua ataupun sakit demam, ataupun sakit, maka dia siap-siap untuk ada kematian. Bayangkan, keempat perkara tadi dicantum dalam diri seorang manusia. Oh, memang dia bertakwa, tuan-tuan. Saya bercakap ni pun kadang-kadang terasa juga ni. Ya, sebab kadang-kadang kita baca. Bila kita buat syarahan macam ni, kita lebih terasa. Kita baca-baca dah baca dah. Lama dah baca ni. Tapi bila kita buat syarahan macam ni, pasal macam ni kita lebih terasa. Sebab boleh terasa, sebab perkataan tu memang menusuk dalam hati jantung kita lah, perasaan kita. Apalagi yang bercakap. Mungkin mendengar tak rasa apa, tapi mendengar rasa juga. Tapi yang bercakap lebih terasa. Jadi kau tengok pada empat perkara tadi. Benarlah, ciri takwa ini, bila dah masuk ke empat unsur tadi, ciri takwa dia akan terus hidup dan subur. Kesan orang bertakwa ini, dia akan berada dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pelihara dia. Allah jaga dia. Allah akan berkati, merahmatinya. Tuan-tuan, kita nak ambil sikit-sikit lah apa yang disebutkan oleh Ali tadi dalam qadarnya. Yang pertama dia kata apa? Orang bertakwa, definisi takwa itu datang daripada empat perkara. Pertama, al-khawf minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Tuan-tuan sekalian, apalagilah sebuah
ketakutan yang lebih besar dalam hidup mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takutkan binatang, benar, satu benda kita kena ada. Jangan berani tak menentu. Seekor binatang berbisa, kita berani, alamatnya tak lamalah kita. Dipatutnya, mungkin akan datangkan kemudaratan dan kemusnahan, bahkan kematian pun. Binatang kecil, sengat, tapi berbisa. Tapi binatang itu, ketika kita takut, kerana dia dalam keadaan, kita nampak wajahnya, kita nampak kedudukannya, kita nampak dia hidup lagi. Tapi kalau binatang dah mati, apa nak takut lagi? Binatang dah mati, terlentang mati, dah mati keras orang kata. Walaupun dia seekor binatang berbisa, tak takut dah sebab dia dah mati, tak apa dah. Jadi ketakutan kepada binatang itu ada batasnya. Dan dalam maksud yang lebih jauh, kalau takut binatang, kita bukan makin dekat, kita makin jauh. Kita makin jauh, makin berjarak, bukan makin dekat, itu takut binatang. Tapi takutkan Allah Azza wa Jalla, kita bukan berjarak jauh. Takut Allah ini, kita makin dekat, makin rapat, makin menghampiri. Taqarruban Allah. Itu yang peliknya. Itu beza lah tu. Takut binatang, kita makin berjarak jauh. Makin jauh, tak berani hampiri. Takut pada Allah Azza wa Jalla, kita makin dekat, makin rapat, makin menghampirinya. Makin dekat malam, siang, petang. Jadi tuan-tuan nampak tuan-tuan. Jadi kalau itu nilai takwa kita dalam konteks takut pada Allah, kita jadi makin insaf. Takut ancaman dosa, takut ancaman kemaksiatan, takut ancaman keburukan kita buat, takut ancaman neraka Allah bakar-bakar, takut ancaman kemurkaan Allah di padang mahsyar, takut keadaan ancaman di alam kubur barzakh kita. Takut itu jadikan kita berkata apa tuan-tuan? Kita nak memahami, menghayati apa sahaja perintah Allah kita tunaikan. Jadi orang yang dekat Allah ini dah maksud apa? Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Betullah ada ulama kata ta'rif taqwa cara mudah sekali ialah apa dia? Cara mudah takwa ditakdirkan mudah sekali ialah fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh perintah Allah, Allah perintah tunaikan, yang larang tinggalkan. Mudah. Jadi kalau kita keadaan Allah suruh terus kita tunaikan, Allah perintah tunaikan, Allah larang tinggalkan, takwalah kita. Saat kita menghayati dengan maksud Allah ni aku tunaikan hak dia, maka dekat kepada amal salah, dekat kepada ilmu dan amal. Jadi tuan-tuan, ini perjalanan kita. Sebab itulah kalau kita sekarang hidup, kerana saya termasuk bercakaplah macam mana pun, tapi kalau amal tak dijagai, amal susah dibuat, perkara kebaikan susah dilakukan, kejahatan susah ditinggalkan, bahkan lebih seronok buat kejahatan keburukan, dia tak ada takwa dah. Kita tak masuk dalam kerangka hadis kata-kata ini, al-khawfu minal jinn. Kita tak ada ketakutan. Seolah kita ada keberanian, tak menentu. Allah, aku tak takut mana, aku lawan dia. Neraka aku tak takut, neraka macam mana. Bukan begitu sifat kita tuan-tuan. Jadi kalau kita faham tentang nilai ketakutan tadi, takut Allah, kita makin dekat, makin hampir, makin banyak air mata tumpah dalam kita bermohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud yang lain kita makin insaf. Itu bahasa mudah saya. Makin insaf akan kita punya dosa mungkin, kesalahan kita mungkin, air mata tumpah. Sepanjang hari itu bukan sekali, belas kali agaknya. Sikit-sikit menangis, Sebab apa? Insaf akan kesalahan kesilapan. Itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Takut ancaman akhirat, dan sama dia jadi orang takut sebab apa? Cinta kepada amal soleh. Seronok, tak payah suruh dah. Tak payah tunggu azan masuk, dia dah pergi. Tak payah azan tiba, dia dah pergi siap untuk ke masjid contohnya. Tak payah minta derma sedekah, dia dah sumbangkan. Tak payah minta sedekah, dia cari tabung masjid nak duduk sumbang. Dia bawa duit contohnya. Tak payah minta baca Quran. Masa-masa dia cari masa untuk baca. Tuan-tuan sekalian, ini di antara kata-kata yang menarik daripada Imam Al-Ghazali. Kata apa? Seorang mukmin bertakwa ialah orang yang sentiasa dipandu oleh hatinya bercahaya. Mudah. Orang bertakwa, orang dipandu hatinya bercahaya. Hati tak kelam, tak sakit, tak rosak, tak binasa, tapi hati bercahaya, dia pandu orang tadi. Tuan-tuan sekalian, nak kata anak kita ni? Nak, tuan-tuan, nak. Ni kita ada di sana iklan tu, infak dana untuk aktiviti ilmu surah An-Nur fasa 3. Hari itu di antara iklan tu. Orang bertakwa dia tak tunggu dah. Dia akan cari mana tabung aku nak beri. Online kan saja. Contoh dalam bab sedekah derma. Itu contoh orang bertakwa lah. Dia yang sikap peduli.
Dia hasrat hatinya satu saja, aku nak menyumbang, nak beri. Online pun online lah. Untuk infak dana tabung surau bandar fasa 3. Contohnya lah, sebagai contoh. Itu hakikat kita, tuan-tuan. Baik. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang bertakwa ini ciri yang mesti ada bersama di samping takwa Allah tadi, dia kadang bersama ialah apa dia? Wal amalu bitanzil, dia mengamalkan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sekalian, kita dalam hidup ini, hakikatnya, dalam seharian hidup kita tak boleh nak pinggirkan Al-Quran sama sekali. Bacaan, kefahaman, amalan, dan tadabbur maknanya. Program kita paling utama, siapapun kita, para asatidzah, para ustaz, tuan guru, kita yang bekerja di lapangan masing-masing, profesional kita masing-masing, bidang profesional kita masing-masing, menurut pakar masing-masing, hatta dia bukan ustaz. Sebenarnya, agenda bersama Al-Quran, agenda pasti dan mesti buat seorang mukmin. Dia tak boleh dijadikan agenda tahunan, bulanan, harian. Kita nak kata apa lagi, tuan-tuan? Sebab Al-Quran kalamullah, ucapan Tuhan. Dan ucapan itulah kita kena ucapkan sentiasa sebab tanda kita bercakap Allah Azza wa Jalla. Kita baca Quran saja, daripada apa surah kita baca, walaupun tak banyak ke zikir, kita baca Quran saja, kita sedang berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Apa kata kita bicara bukan setengah jam, 1 jam. Bicara ke 10 minit, 1 jam contohnya. Kita baca bukan 1 surah, 2 surah, 3 surah, juzuk. Kita bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Cakapan-cakapan yang penuh dengan keinsafan, penuh keimanan, ketenangan, tuan-tuan. Mana mungkin Allah tak akan menerima kita. Pagi baca Quran, petang baca, kita bercakap Tuhan sepanjang masa seolah tak putus hubungan dengan dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita baca ayat-ayat, kita sedang bercakap Allah Azza wa Jalla. Dan kita dalam konteks mengamalkan Quran dengan cara baca. Yang berbaki amalan lain, kita buatlah. Tapi paling kurang, amalan kita pertama ialah baca dan baca dan baca. Hati akan menjadi lebih bercahaya dengan Al-Quran. Jiwa lebih tenang dengan Al-Quran. Hidup lebih berkat Al-Quran. Harta berlebih Allah rahmati dengan Al-Quran. Bahkan hidup ini akan lebih mencapai ketenangan dengan Al-Quranul Karim. Orang bertakwa, orang yang sifat kata Ali, wal amalu bitanzil, dia mengamali Al-Quran. Jadi kita sebut ini sebagai satu peringatan bersama. Sebab kelalaian kita mungkin juga kita tak baca Quran. Kelupaan kita tak tengok Al-Quran. Kedegilan kita boleh jadi kita tak tahu Quran itu sebagai sumber kekuatan kita. Kita tak perlu langsung. Tak ada langsung dalam hidup kita ini nak pegang sebuah Al-Quran. Nak buka Al-Quran walaupun 2-3 ayat, 10 ayat, 20 ayat contohnya. Tak langsung kita nak bawa kepada hidup kita ini Al-Quran di mana kita berada. Baca tidak, apa tidak. Tuan-tuan, ini satu kerugian yang paling mendukacitakan. Macam mana kita menjadi orang bertakwa? Dengan Allah tak bercakap dah 3 bulan. Tak bercakap dah 3 minggu. Allah tak bercakap dah seminggu. Dah setahun, dah bertahun-tahun. Contohnya, maksud cakap dengan Quran kita baca. Macam mana kita bertakwa? Dengan Quran kita pegang dah 3 bulan, 3 tahun, 3 minggu. Dah seminggu, 20 minggu, dah sebulan-bulan contohnya. Tak bercakap Allah. Takwa macam mana, tuan-tuan? Jadi, orang bertakwa ini orang yang sentiasa mengamali Al-Quran. Paling utama, baca. Kemudian disertai dengan yang lain lah. Pada proses Al-Quran ini, dia bukan baca saja. Dia akan diproses melalui proses kefahaman, amalan, tadabburan. Faham tentang hukum hakam yang ada. Jadi, kita nak kena angkat. Bagi kita faham tentang ciri taqwa itu, di samping takwa Allah Azza wa Jalla, kedua ialah kita mengamali Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ciri taqwa kata Ali ialah ar-radha bil qalil. Dia radha dengan nikmat pemberian yang sikit pada Allah Azza wa Jalla. Al-qalil saya faham dalam bahasa yang saya fahamlah, al-qalil makna sedikit. Sebab dalam hidup kita ini memang kita tidak dapat kesemua kita nikmati. Allah beri
Tapi sikit bagi Allah bukan sikit dalam pandangan kita sebenarnya. Sikit bagi itu besar kepada kita. Lepas tu nikmat penglihatan, mata, tenaga, waktu, nikmat duduk, bangun, nikmat makan minum, sikit tak sikit, bukan sikit. Boleh beranak pinak, dah anak berapa orang, dah keluarga makin besar, cucu pun dah ada contohnya. Besar nikmat itu tuan-tuan. Tapi akhirnya tetap nikmat itu nikmat yang menguji kita tu yang utama sekali. Jadi yang orang beriman taqwa ini dia faham. Aku ni pegang nikmat Allah, takkan kufur kepadanya. Dia akan letak pemikiran macam tu. Ini baru orang bertakwa. Aku, nikmat Allah aku dapat. Makan minum, dapat hidup selesa, dapat buka mata, dapat bercakap, makan minum, dapat keluarga. Tiba-tiba kufur pada Allah. Macam mana aku lupakannya? Aku tak ingat kepadanya. Aku tak tunaikan ibadah kepadanya. Tak tunaikan ibadah kepadanya. Tak buat apa ibadat. Tak tunaikan perintahnya. Apa cerita ni? Jadi kita faham, nikmat Allah tadi besar kepada kita. Kecil dalam kata-kata kecil tapi besar. Yang penting adalah kita nak terjemahkan kesyukuran. Bertakwa. Syukur dalam agama terjemah dengan apa tuan-tuan? Selama-lamanya kata Al-Imam Ibn Qayyim, syukur dalam Islam terjemahnya dengan ibadat. Ulang balik tuan-tuan ya. Syukur dalam Islam terjemahnya dengan ibadat. Sebab tu orang yang syukur dia akan jaga ibadat. Orang syukur dia akan tunaikan ibadat tanpa cuai. Orang syukur dia akan buat ibadat tanpa cuai. Sunat wajib dia tunaikan. Malam siapa kita dia tak cuai. Itu orang syukur. Orang syukur ibadat di hadapan sekali, diutamakan. Orang yang tak jaga ibadat tak syukur nama aja. Orang tak syukur, orang tak jaga ibadat. Tak jaga ibadat, tak buat ibadat, itu orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur nikmat dan mungkin kufur agama. Walauzubillah. Faham tuan-tuan ya? Ini satu di antara wording penting ni. Syukur terjemahnya ialah dengan ibadat. Kalau kita beribadat, tanda syukur kepada Allah. Baik sunat wajib kita buat, syukur kepada Allah. Dan orang yang tak jaga ibadat, tak syukur. Apa tanda buat syukur? Awak tak baca ibadat. Sembahyang, malas, Quran tak baca. Sedekah pun kedekut. Syukur apa? Jadi, dia benda-benda macam ni, simple saja. Tapi bila kita faham dengan kemantapan iman, kita terasa, oh, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni tak syukur pada Allah. Sebab apa? Nak sedekah pun fikir 5-6 kali. Nak sembahyang pun malas. Nak buat baik pun kadang-kadang terbeban, malas. Syukur macam mana aku pada Allah? Jadi kita boleh fikir. Maka syukur terjemah ibadat. Maka semua ibadat kita buat dan syukur pada Allah SWT. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keempat ialah al-isti'dadu liyaumir rahil. Orang bertakwa ta'ali, orang bertakwa kata ta'ali adalah orang yang dalam keadaan bersiap sedia untuk mati menemui Allah Subhanahu wa taala. Isti'dad, bersiap sedia untuk mati. Persiapan dengan apa? Ada dengan ilmu, amal, ibadat. Itulah. Jadi persiapan untuk mati ni kena ada. Maka orang bertahu dia ada ilmu yang cukup, diusahakan dengan penuh keinsafan, amal yang dibuat dengan penuh keinsafan, ketakwaan dia cari. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulannya ialah keempat ini ialah orang yang bertakwa ada persiapan untuk mati bila-bila masa saja. Sebab kematian akan datang mengejut. Kematian datang mengejut. Al-mautu ya'ti baghtatan. Itu kenyataan. Tak kira waktu demam sakit, lepas tu kita kena faham, orang bertakwa persiapan ada untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Ilmu di dada, amal salahnya banyak, dan dia akan masuk ke dalam keadaan menemui Allah, keadaan hatinya bercahaya insya-Allah. Ya, sebagai Allah sebut dalam Quran lah kepada kita tentang bagaimana orang yang beriman itu. Siapa orang tuan-tuan? Orang yang hidup keadaan qalbuhu salim, hatinya sejahtera. Dalam satu ayat Allah sebut kepada kita, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang bahagia yang dapat rahmat Allah ialah orang yang datang menghadap dengan hati penuh kesejahteraan. Illa man atau biqalbin salim. Mereka datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Itu di antara yang kita mahu, hati yang penuh keimanan, ketakwaan. Jadi kesimpulan saya pada pagi ini tak banyak, tapi tak apa, kita step by step. Ialah bagaimana Ali terberikan satu ta'rifan menarik tentang isu takwa ini yang boleh kita bawa dalam kehidupan seharian kita. 4 perkara tadi. Pertama, takut pada Allah Azza wa Jalla. Kedua, mengambil Al-Quran. Ketiga, radha dengan nikmat Tuhan beri. Radha masuk beribadat banyak. Kemudian keempatnya, kita bersiap-siap untuk menemui Allah kematian yang datang bila-bila masa. Wallahu a'lam.
Terus sekadar pertemuan kita pada pagi ini, kuliah subuh online kita melalui FB Live Surau An-Nur fasa 3A Bandar Sebelah Selatan, dan tuan-tuan teruskanlah dengan kadar kemampuan kita masing-masing untuk menajamkan ketakwaan kita, untuk memperkemas ketakwaan kita, untuk membina takwa lebih mendalam lagi. Satu caranya ialah infak kepada program-program ilmu, aktiviti kuliah dan surau, khas kepada Surau An-Nur fasa 3A. Tuan tengok saja online bank akaun bank Islam. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita semua itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekadar pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dengan izin Allah betul lagi pada minggu hadapan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita sambung lagi, sambung. InsyaAllah. Sekian. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.